Bismillahirrahmanirrahim. Mahsyar. Di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah percayanya kepada mahsyar, adanya mahsyar. Mahsyar ialah tempat perhimpunan raksasa, perhimpunan yang sangat besar yang mengandungi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, malaikat, manusia, jin, syaitan, hayawan, binatang-binatang, dan mana-mana yang berkenaan dengan perbicaraan maha adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada manusia yang akan dibicarakan, malaikat yang merupakan petugas daripada Allah Ta'ala yang mencatat dan berbagai kerja, termasuk jin, syaitan, termasuk binatang yang dibawa untuk menjadi saksi, membicarakan manusia dalam peristiwa yang sangat adil. Tempat perhimpunan itu disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a aqra'a ka qarsatin nakhi laysa fiha 'alamun li'ahad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di sisi ahli sunnah wal jamaah yang sahih selepas Al-Quranul Karim ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Itu mengikut Ibn Salah dalam kitabnya. Artinya dihimpunkan semua manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih kemerah-merahan, seperti sebiji roti gandum putih yang baru dibakar. Bumi yang suci bersih, tidak ada padanya gunung ganang atau bukit bukau, dan tidak ada pula padanya sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan kepada seseorang. Dalam bumi hari ini kita menyaksikan adanya tanda-tanda yang dapat dilihat oleh manusia yang ke laut ataupun di udara, melalui gunung ganang, bukit bukau, sungai-sungai, lembah dan lain-lain. Adapun pada masa ini tak ada langsung, tak ada bukit bukau, gunung ganang, sungai, tidak ada, licin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan manusia pada masa itu. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا قلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم والأمر أشد من أن يهمهم ذلك رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. Artinya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihimpunkan manusia dalam keadaan berkaki ayat, bertelanjang dan kuluk tidak berkotak. Manusia dihimpunkan dalam keadaan tidak ada pakaian, tidak bersunat, dikembalikan kulitnya, dalam keadaan tidak ada pakaian seorang benang pun, bertelanjang habis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, adakah orang lelaki dan perempuan melihat di antara satu sama lain? Tak malu ke masa itu bertelanjang habis? Tengok lelaki, perempuan
Tengok antara satu sama lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya sangat dahsyat, di mana huru-hara para mahsyar sangat dahsyat, menyebabkan mereka tidak ingatkan perkara itu, sehingga lupa segala rasa malu, segala nak tengok tu lupa habis, hilang. Itu dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Tak fikir lagi, walaupun tidak ada pakaian, tak ada apa, manusia dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang takut, yang sangat dahsyat, sehingga mereka tak fikir lagi apa yang mereka fikir di alam dunia ini. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bukan anhuma kerana Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat Nabi, ayah dia sahabat Nabi juga, dua-dua masuk Islam, maka kena sebut radhiyallahu anhuma. Pula menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah hufatan ghuratan ghurralan kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ala, bukan ila, ala, hamzah letak di atas, salah aja. Ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa Ibrahim alaihi salam. Ala, betul aja ala, hamzah letak di atas, baca bagi datang. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم itu hamzah di bawah alif, إنهم ما يزالون مرتدين على أعقابهم. Hamzah di atas alif, itu ejaan, imla ejaan begitu. منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد. Jadi banyak ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Hadis hadis sahih. Artinya ini ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah dalam keadaan berkaki ayam, tidak ada kasut. Tak ada kasut, tak ada selipar, bertelanjang, tidak ada pakaian, dan kulub tidak berkhotan, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Suratul Anbiya ayat 104. Artinya, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang melaksanakannya. Al-Quran menyebut perkara ini, manusia dibangkitkan sebagaimana dilahirkan daripada perut ibunya dalam keadaan bertelanjang bulat, dalam keadaan kulub, tidak ada seorang benar pun, tak ada kasut. Ingatlah, sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian ialah Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama yang Tuhan beri pakai Ibrahim alaihissalam. Mungkin kerana ujiannya di alam dunia dalam perjuangan menentang Raja Namrud sehingga dibakar dalam api yang besar yang dinyalakan. Yang pertama dipakai Ibrahim alaihissalam, inilah pakaian. Ingatlah, sesungguhnya akan dibawa beberapa orang lelaki dari kalangan umatku
lalu mereka diambil untuk dimasukkan di kalangan orang-orang yang dibawa ke arah neraka Zatas Shimal. Tiba-tiba ada kalangan umat aku yang aku kenal nak dibawa ke neraka. Aku pun berkata, ya Tuhanku, mereka itu dari kalangan pengikutku. Allah berfirman, kamu tidak tahu apakah yang mereka lakukan selepas daripada wafat. Selepas daripada wafat tu ta marbutah, bukan ta maftuhah. Ta macam hak ada titik di atas, itu salah ejaannya. Lalu aku berkata, seperti yang dikatakan oleh hamba yang saleh, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Ucapan Nabi Isa yang disebut dalam Quran selepas didedahkan pengikut-pengikut dia sudah jadi sesat, mengadakan Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Dikata Nabi Isa anak Tuhan, Tuhan ada anak pula, meninggalkan Tuhan. Nabi Isa berkata, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta atar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 117 hingga 118. Artinya, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada bersama mereka. Pada masa aku ada bersama mereka, aku jadi saksi. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, setelah engkau jauhkan aku daripada mereka, sama ada diangkat ke langit ataupun dimatikan selepas diturun di akhir zaman, adalah engkau sendiri yang menyaksikan, engkau sendiri yang menyaksikan terhadap mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan di atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, lalu dikatakan kepadaku, mereka itu sentiasa murtad, berpaling tadah menentang Islam selepas kamu meninggal mereka. Aku pun berkata, jauh. Ini peristiwa yang berlaku di hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW bila dihimpunkan manusia daripada mahsyar. Tiba-tiba Nabi menyaksikan, Nabi melihat, Nabi tengok ada kalangan umat dia yang nak diheret masuk neraka. Macam mana Nabi boleh kenal umat dia? Di antaranya ghurran muhajjalin, tanda-tanda wudu. Tanda-tanda wudu itu Nabi kenal umat dia pada hari kiamat melalui tanda-tanda wudu. Kerana orang Islam yang semayang ada tanda-tanda wudu. Bila Nabi tengok ada tanda-tanda wudu, Nabi kenal ni umat dia. Macam mana pula diheret ke neraka? Ataupun mereka yang mengucap dua kalimah syahadah, ada tanda dia, bagaimana dia bawa ke neraka? Lalu Nabi kata, umat aku, mengapa dibawa ke neraka? Lalu Allah mengatakan, wahai Muhammad, mu tak tahu mereka sudah menyeleweng setelah engkau tidak ada lagi. Di sini menunjukkan bahawa ada kalangan orang Islam yang membatalkan dua kalimah syahadah. Membatalkan dua kalimah syahadah. Dan ada kalangan mereka yang tak semayang, batal dua kalimah syahadah, tak puasa, tapi mengucap dua kalimah syahadah. Ada kalangan mereka yang masih semayang, masih puasa, pergi ke Mekah, tapi batal dua kalimah syahadah kerana menolak kepercayaan kepada Allah, menolak mana-mana hukum Allah, menolak mana-mana sifat Allah, menolak mana-mana hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada hukum yang wajib, hukum yang sunat, hukum yang harus. Bila tak percaya pada mana-mana ajaran, maka batal dua kalimah syahadah. Ini kena ingat, bukan sebarangan, bukan mudah. Bila ingat, kita ini sudah dilahirkan dari ibu bapa yang beragama Islam. Tiba-tiba kita tak sedar, kita sudah membatalkan Islam.
dengan sebab menyeleweng, maka diheret ke dalam neraka pada hari kiamat. Walaupun Nabi nak tolong, Tuhan tak izin. La yashfa' indahu illa biizni. Tidak boleh memberi syafaat di sisi Tuhan melainkan dengan izin. Tuhan tak izin beri syafaat. Dan kita menyaksikan sejarah umat Islam berlaku penyelewengan di sepanjang zaman. Sebaik saja wafatnya Nabi SAW, berlaku peristiwa riddah yang terkenal apabila adanya orang-orang yang mengaku jadi Nabi dan ada pengikut-pengikut. Ini terang-terang keluar daripada agama Islam. Ada yang kembali menyembah berhala, ini terang meninggalkan agama Islam. Ada di antara mereka yang masih bersemayam tetapi mengatakan zakat tidak wajib, tidak mengiktiraf Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi ketua negara. Bermakna dia semayam tapi dia tak kira hadirnya negara dalam Islam, adanya pemerintahan dalam Islam. Di sini berlaku kekeliruan apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuat keputusan setelah menjadi khalifah memerangi kabilah-kabilah yang murtad. Mereka murtad ni diberi amaran sama ada balik semula kepada Islam ataupun mereka diperang habis-habisan. Tiba-tiba ada satu kabilah, satu kampung yang ada serang oleh bala tentera Islam dipimpin Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Bila nak serang, nak lancar perang waktu subuh, tiba-tiba dengar perang subuh, dengar azan subuh. Macam mana ni nak serang mayat subuh lagi? Mayat subuh bukan sebarangan. Orang rajin semayang dia mayat subuh. Ni semayang subuh nak serang macam mana? Lalu mereka tak jadi nak serang. Ini disebut oleh At-Tabari dalam tarikh. Lalu Khalid bin Walid perintah undur balik ke Madinah. Berjumpa dengan sahabat-sahabat, jumpa dengan Sayyidina Umar dan lain-lain. Macam mana kami nak serang? Mereka bantai bang nak semayang subuh. Ini serba salah. Sayyidina Umar kata dia tak tahu nak buat keputusan macam mana. Akhirnya berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar menunjukkan kepintarannya, menunjukkan ketajaman fikirannya, kebijaksanaannya. Abu Bakar tu kata Sayyidina Umar, pegang kepala, pegang jari Sayyidina Umar nak pulah kepala. Abu Bakar kata kepada Sayyidina Umar, "Ajabbarun fil jahiliyati wa jabanun fil Islam." Adakah kamu ni samsing masa jahiliyah tapi penakut di masa Islam? Kata Abu Bakar. Terduduk Sayyidina Umar. Masa jahiliyah kamu ni samsing besar, di masa Islam kamu penakut. Kata Abu Bakar, tidakkah Nabi bersabda, aku memerangi sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, dan mereka menunaikan hak antara zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak menunaikan apa yang wajib, walaupun harganya semahal tali unta, semahal tali unta, nasaya aku memeranginya, kata orang. Lalu diperintah menyerang kampung ini dan dia serang, sama ada dibunuh ataupun balik kepada Islam. Ini cerita riddah zaman Sayyidina Abu Bakar, yang disebut oleh At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh. Kemudian berlaku lagi penyelewengan di zaman Abbasiyah apabila Khalifah Abbasiyah menterjemahkan kitab-kitab bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Tujuannya kerana nak mengambil ilmu orang bangsa asing, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu macam-macam ilmu, daripada Rom, daripada Parsi, daripada India, daripada China, daripada Greek, Yunani, diterjemah dalam bahasa Arab untuk mengilmukan orang Islam. Tak jadi salah kita ambil ilmu orang bangsa asing, ilmu duniawi untuk menguatkan orang Islam, diterjemah ke dalam bahasa Arab. Bahkan orang Arab belajar bahasa asing, ilmu terjemuh dalam bahasa Arab. Jadi kaedah belajar ilmu dalam bahasa asing tinggal bahasa kita sendiri. Ini satu kaedah yang salah dalam pendidikan.
yang salah. Banyak negara-negara yang pakai kaedah melalui bahasa asing gagal dalam membina negara dia sendiri. Gagal. Apa yang berlaku terpengaruh dengan budaya-budaya asing lebih banyak daripada memasukkan ilmu. Maka nak mengilmukan rakyat, terjemahkan ilmu-ilmu itu dalam bahasa kita, maka terjemah dalam bahasa Arab. Tetapi diterjemah sama kitab-kitab falsafah, kitab-kitab falsafah, kitab-kitab ilmu yang menggunakan akal. Di mana di Greek, Yunani itu banyak ahli-ahli falsafah, di Parsi banyak ahli falsafah. Buku falsafah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Maka lahirlah ilmu mantik, ilmu logik, ilmu menggunakan akal, menyebabkan orang menggunakan akal dalam perkara syarah, perkara akidah. Di sana ada perkara akidah, perkara syarah yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Kita kena percaya pada nas. Tapi bila pakai akal, bahas berkenaan sifat Tuhan, bahas berkenaan azab Tuhan, bahas berkenaan qada dan qadar, urusan Allah Ta'ala, bahas menggunakan akal, menyebabkan jadi sesat. Lahirnya mazhab Mu'tazilah, mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah, menggunakan akal, tidak pulang pada nas. Contohnya mazhab Mu'tazilah ni yang mengasah dia Wasil bin Atha al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Wasil bin Atha al-Ghazali yang mengaji falsafah, murid pada Hasan Basri, mengajilah Hasan Basri. Hasan Basri ulama tabi'in, murid Sayyidina Ali Hasan Basri ini. Wasil bin Atha murid pada Hasan Basri. Bila puak-puak Khawarij mengatakan bahawa murtakibul kabair, orang yang mengajukan dosa besar, kafir, masuk neraka selama-lamanya. Ini pandangan Khawarij, mazhab Khawarij. Orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang bunuh orang, Khawarij kata kafir, mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Sedangkan dalam hadis-hadis yang banyak menceritakan bahawa Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang membunuh orang bila dia bertaubat. Dan Nabi melaksanakan hukuman qisas. Bila hukuman qisas dilacuhkan, maka dosa diampun oleh Allah Ta'ala. Hukuman hudud menunjukkan mereka tidak kafir. Mereka berdalil, mereka yang Mu'tazilah ni, yang Khawarij berdalil, la yazni zani fa huwa mu'min, tidak berzina orang berzina dalam keadaan dia beriman, maka kata dia kafir, orang berzina jadi kafir. Tidak, kerana disebut dalam hadis orang yang direjam, orang yang disebat, yang direjam mati, Nabi sembahyang jenazah dia. Kalau sekiranya dia bukan Islam, Nabi tak sembahyang jenazah dia, menandakan dia Islam. Tetapi Khawarij kata mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka, kafir. Lalu Wasil bin Atha dia ambil jalan tengah. Wasil bin Atha kata laisa bil mu'min wa laisa bil kafir, mukhalladuna finnar. Kata Wasil bin Atha, Islam pun tidak, kafir pun tidak, kekal dalam neraka. Dia pakai guna akal dia. Guna akal dia. Dengan tidak menghuraikan nas, dia bawa pandangan dia sendiri. Lalu Hasan Basri kata, i'tazalta minna, kamu telah mengasingkan diri daripada kami. Puak ni dikenal dengan Mu'tazilah. Kemudian mereka menggunakan falsafah, menggunakan akal dalam menafsirkan sifat-sifat Tuhan, qada dan qadar, menyebabkan lahirnya pandangan-pandangan yang menyeleweng dalam Islam. Sehingga di zaman Al-Ma'mun, zaman selepas Al-Ma'mun, khalifah ikut mazhab Mu'tazilah. Khalifah ikut mazhab Mu'tazilah, sehingga membawa pemikiran Al-Quran kalam Allah yang baru, bukan kalam Allah yang qadim. Kalau kita mengaji ilmu akhidah, kalam ni sifat ma'ani, sifat ma'ani. Sifat Allah adalah qadim, sifat Allah adalah qadim. Quran adalah kalam Allah, kalam Allah adalah qadim. Ini kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata tidak, kalam Allah yang baru, Quran yang baru, bukannya qadim. Baru, makhluk, kalam ni makhluk, menyebabkan jadi perbahasan. Dan kerajaan ikut mazhab Mu'tazilah.
ulama-ulama dipaksa supaya mengajar Mu'tazilah. Ulama-ulama dipaksa ikut Mu'tazilah. Ada ulama-ulama yang mengampu kerajaan, yang ikut kerajaan. Kerajaan no, ikut kerajaan lah. Tetapi ada ulama yang tak ikut kerajaan. Di antaranya ulama-ulama mazhab seperti imam-imam yang terkenal mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, tak ikut kerajaan. Ini mazhab yang salah. Ada ulama-ulama yang dijatuhkan hukuman pancung, kena bunuh. Siapa kena bunuh? Buat ada. Di penjara. Ada ulama yang berhelak, melepaskan diri. Di sana ada ulama-ulama yang gagah berani mempertahankan Islam. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Di antara yang dipenjara ialah Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, dipenjara, masuk jail, dihukum sebat, sehingga berdarah tubuh dia. Lalu murid-murid dia jumpa, wah imam, apa salahnya berhelak? Ada orang yang berhelak nak melepaskan diri, iaitulah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Keempat-empat ini adalah makhluk. Keempat-empat ini niat tangan, bukan niat Quran. Keempat-empat ini adalah makhluk, niat nak melepaskan diri, nak menipu. Bolehlah nak menipu. Niat dalam hati kita bukan Quran tu makhluk. Ni Taurat, Zabur, Injil, Quran. Keempat-empat ni adalah makhluk. Niat dalam hati ni yang mana tahu niat kita nak melepaskan diri. Macam-macam helak. Lalu orang kata kepada Imam Ahmad, apa salahnya berhelah macam orang lain? Berhelah janganlah duduk menyaksa, masuk jail, kena sebab sampai berdarah. Apa kata dia? Idza sakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yajhal fa mata yatabayyanu al-haq. Jika sekiranya orang alim diam, orang alim tak cakap, orang alim penakut, melihat kemungkaran, orang jahil dalam kejahilan, fa mata yatabayyanu al-haq, bila perkara yang benar itu akan ternyata, kata Imam Ahmad. Kalau sekiranya Tok Guru menakut pahit, diam, tengok benda mungkar, senyap nak menyelamatkan diri, orang mak kata, betul, Tok Guru tak kata apa. Orang kata, ni tak salah lah tu. Kalau salah Tok Guru, tegur lah, tak salah lah. Ni Tok Guru kata, senyap pun tak boleh. Mesti mengatakan ini benar, ini salah. Kata Imam Ahmad. Imam Ahmad bersabar sehingga khalifah yang kemudiannya insaf dan Imam Ahmad dibebaskan. Maka selamatlah mazhab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Orang Islam yang menyeleweng jadi balik. Mazhab-mazhab yang salah ni tinggal sikit-sikit saja. Bukan saja Mu'tazilah, termasuklah Dahriyah, termasuklah Al-Jahmiyah, termasuklah macam-macam mazhab yang timbul dalam masyarakat Islam. Di samping hak batin, ni semayang batin, puasa batin, zakat batin, haji batin, tak semayang lagi bukan batin. Ini semua mazhab-mazhab yang sesat yang timbul dalam masyarakat Islam, yang salah. Ini berlaku penyelewengan. Mereka ni masih mengucap dua kalimah syahadat. Bahkan dalam masyarakat kita, Tok Umar bukan main japi. Bila japi orang sakit, hei jin tanah jemalan tanah, jin gunung jemalan gunung, jin bukit jemalan bukit, tolong sembuh dah orang sakit demam ni dengan berkat kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga siap mengucap ini dia, tetapi percaya pada iblis, pada syaitan, menyebabkan manusia jadi sakit macam-macam. Ini berlaku penyelewengan. Inilah yang disebut dalam hadis ini, bagaimana adanya manusia yang sudah lari daripada ajaran Nabi, sudah menyeleweng. Ini dilihat pada Nabi di alam dunia, dan Nabi cerita akan berlaku. Dalam hadis yang lain, la yunqadanna ural islam urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbasa an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukm
wa akhiruhunna salat. Simpulan yang mengikat ajaran Islam akan dirombak, kata Nabi, lepas satu-satu. Simpulan yang berkait akidah, yang berkait dengan syariat, berkait dengan semayang, puasa, bagi pesaka, nikah kahwin, hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir, hukum politik, hukum ekonomi, disimpul dengan kuat. Al-urwatul wuthqa, disimpul dengan kuat. Orang Islam kuat berpegang. Walaupun ada benda yang dia boleh buat, ada benda tak kuasa nak buat, dia tetap mengatakan perkara itu wajib. Contohnya, dia tetap kata haji itu wajib, tetapi duit tak ada, kemampuan tak ada, maka tak cukup syarat, tak wajiblah bagi dia kerana tak cukup syarat. Tapi kewajipan haji itu tetap kekal. Kena faham. Begitu hukum-hukum yang lain yang berkait dengan pemerintahan negara, berkait dengan ekonomi, berkait dengan politik, hukum ni tetap ada dalam Quran. Masalah kita tak boleh buat, itu cerita lain, tetapi akan berlaku dirongkai, dirombak oleh orang Islam. Orang Islam merombak hukum-hukum ini. Yang pertama dirombak ialah hukum, kata Nabi, yang berkait dengan hukum, undang-undang dan peraturan, dirombak oleh orang Islam. Dan yang akhir yang dirombak ialah semayang. Semayang paling akhir dirombak. Kita menghadapi zaman jatuhnya kerajaan Islam. Orang Islam dijatuhkan. Dijatuh kerana kejahilan orang Islam. Mereka dipecah oleh musuh-musuh Islam. Zaman dari musuh-musuh Islam nak pecahkan orang Islam, tak jaya. Zaman Nabi dulu, Aus dan Khazraj di Madinah balah belum Islam. Orang Yahudi nyalakan api perbalahan. Bila dengar ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, mereka menangis dengan ayat Quran, balik pada Islam. Zaman dulu Muhajirin dan Ansar balah, bila dengar ayat Quran, balik pada Islam. Abu Dhar yang menghina Ammar bin Yasir, ya benamra'ati sauda, wahai anak kepada perempuan yang hitam legam, kata Abu Dhar pada Ammar bin Yasir. Lalu Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dhar, mu ni orang yang ada dalam dirimu penyakit jahiliyah, kata Nabi. Penyakit jahiliyah, mu hina dengan sebab mak dia, warna kulit dia, ini sudah salah, ini penyakit jahiliyah. Lalu Abu Dhar bertaubat. Abu Dhar merebahkan diri, suruh Ammar bin Yasir jijak kepala dia. Ini bila dengar hadis terus balik pada Islam. Yang jadi masalahnya, dengar Quran dan hadis tak jadi apa. Quran dan hadis tak ikut, berkelahi, berbalah. Memang tadi disebut adanya mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab Sunni, mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Ada. Di sana ada ulama-ulama. Dalam Sunni ada ulama, dalam Syiah ada ulama, dalam Khawarij ada ulama. Ada ulama belaka. Bila dengar nas Quran, mereka balik pada Islam. Balik pada Islam. Contohnya antara Abu Hanifah dengan Al-Baqir yang pernah kita cerita dalam di sini, acak kadi, di mana di si ahli sunnah wal jamaah sumber hukum Islam, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Tetapi dalam mazhab Syiah tidak ada qiyas. Mereka memakai atraf, qiyasnya tidak ada. Lalu Abu Hanifah melawat Al-Baqir, imam mazhab Syiah. Imam mazhab Syiah, Imamiyah. Seorang imam dua belah dia, Al-Baqir, ayah Ja'far As-Sadiq. Abang bertemu dengan Al-Baqir, dan Al-Baqir ni anak cucu Nabi, cuma berbeza mazhab saja, menolak qiyas, tak terima qiyas. Dia duduk di Madinah. Abu Hanifah pergi haji, ziarah Madinah, ziarah Al-Baqir. Bila tengok Abu Hanifah, Al-Baqir kata, awak ni orang yang menolak hadis-hadis takkir saya, datuk saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakar hukum qiyas, hukum akal. Kata Abu Hanifah, ijlis makana, duduk di tempatmu, saya nak tanya buat persoalan. Kata Abu Hanifah, kenapa ni terkenal dengan seorang yang pintar. Kenapa tanya, saya nak tanya, mana kuat dia antara lelaki dan perempuan? Mana kuat? Al-Baqir kata, sudah tu kuat orang lelaki.
Pasal apa? Quran mengatakan pesaka orang lelaki sekali-kala. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi lelaki sekali-kala pesaka perempuan. Kalau sekiranya saya menggunakan akal, ahli sunnah menggunakan akal, maka ahli sunnah akan mengatakan pesaka perempuan lebih banyak pada lelaki. Tapi Quran kata lidzakari mithlu hazzil unthayain. Pesaka orang lelaki sekali-kala. Allah Ta'ala Maha mengetahui di akhir zaman betapa orang lelaki bebanan jaga keluarga, jaga adik-beradik dia besar. Adapun perempuan ada suami dia dan lain-lain lagi. Maka lelaki diberi sekali-kala. Quran mengatakan demikian. Maka saya pakai Quran, kata Abu Hanifah, saya tak pakai qiyas. Kalau saya pakai qiyas, saya akan kata bahawa orang kuat saka lebih banyak. Yang kedua, saya nak tanya, mana lebih afdal antara sembahyang dengan puasa? Al-Baqi kata sembahyang lebih afdal. Kata Abu Hanifah, oleh kerana hadis mengatakan kalau meninggalkan sembahyang bagi perempuan yang haid dan nifas tak kena qada. Meninggalkan puasa kena qada. Kalau saya pakai akal, saya akan kata bahawa meninggalkan sembahyang kena qada, tinggal puasa tak payah qada, kata Abu Hanifah. Di sini saya tak pakai qiyas, pakai nas. Soalan yang ketiga, kata Abu Hanifah, saya nak tanya, mana najis antara darah dan air kecil? Kata Al-Bakhir, air kecil lebih najis. Kata Abu Hanifah, kalau saya pakai akal, saya akan kata tiap kali kecil kena mandi wajib. Orang puahid ni pasal payah mandi wajib, kecil kena mandi wajib. Boleh tahan mandi ya, berapa kali cing. Kata Abu Hanifah. Tetapi hadis mengatakan perempuan haid dan nifas kena mandi, kecil tak payah mandi. Saya tak pakai qiyas. Bila dengar nas ini, maka Al-Baqi terus memeluk Abu Hanifah dan mencium kepala Abu Hanifah, menghormati ilmunya. Ini zaman orang Islam menghormati ilmu walaupun mereka berbeza pendapat. Ini kita kena sedar, kena faham. Di sana ada pandangan-pandangan fiqh yang berbeza di antara satu sama lain. Contohnya, kita mazhab Sunni jamak sembahyang, qasar sembahyang masa musafir. Mazhab Syiah Imamiyah masa muqim kalau sibuk boleh jamak qasar juga. Macam mana? Ini. Walaupun demikian, ulama-ulama masa itu tidak mengkafirkan Syiah dengan sebab dia jamak sembahyang masa muqim. Kerana mereka masih sembahyang. Salah mengikut pandangan kita, salah. Tetapi jangan kata dia keluar daripada Islam. Begitulah kita pergi ke Mekah. Kalau kita dalam ihram, bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah, orang lelaki dalam ihram tak boleh pakai kopiah, tak pakai sokok, tak boleh kelubung kepala. Tetapi orang Syiah pergi ke Mekah, tukuk bah buat. Bukan dia piah dah dia pakai, tukuk bah pun tak boleh. Ini sebab itu dia kita pergi tengok, bah tak ada bertukuk, tak ada bumbung, tak ada. Itu mazhab Syiah. Mereka tak dihalang pergi Mekah walaupun dianggap pandangan dia salah. Ini bagaimana ulama-ulama zaman dulu menghormati budaya ilmu. Tetapi di zaman mutaakhir, penjajah telah berjaya melagakan orang Islam. Mungkin kena perang sama mazhab. Sunni dengan Syiah kena perang, Hanafi dengan Syafi'i kena perang, kaum tua kaum muda kena perang. Ini zaman dulu memang berperang sungguh. Antara kerajaan Safawiyah di Iran berperang dengan kerajaan Osmaniyah. Kerana Safawiyah mazhab Syiah Imamiyah. Antara Zaidiyah berperang dengan kerajaan Osmaniyah. Antara Ibnu Saud yang bermazhab Wahabi berperang dengan mazhab dengan Osmaniyah kerana beza khalah dan khalah, berperang. Orang kafir beri senjata, kita perang sama-sama kita orang Islam, dan mereka takluk kita. Ini tidak mahu taksir. Duduk bahas pasal benda-benda cabang, pasal kuno, pasal rakit, pasal geduk. Zaman dulu waktu sembahyang kena ada geduk. Zaman Nabi tak ada geduk ni, tak ada. Tapi pasal geduk berkelahi di Indonesia dan Malaysia antara kaum tua dan kaum muda. Kaum muda kata pakai geduk bid'ah, tak ada zaman Nabi. Kaum tua kata tak boleh pakai geduk. Akhirnya puak-puak kaum muda ni ketek curi geduk, malam peranyuk dalam laut, berkelahi, bergomor, kes geduk. Negeri dijajah oleh penjajah. Ini berlaku. Duduk bahas. Imam Syafi'i
Pergi ke Iraq, Imam Ismail semayang subuh tak baca kunut, tak tunduk sahwi. Orang tanya pasal apa? Imam semayang subuh ni tak sujud sahwi ni, tak baca kunut. Imam Syafi'i kata menghormati Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tak ada kunut. Menghormati Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tak sujud sahwi. Kita ni nak tepi juga balah bak kunut, kena sujud sahwi juga walau di depan orang mazhab Hanafi. Tidak boleh setengah-setengah negeri yang ta'assub mazhab Hanafi, kita baca kunut jadi balah dalam masjid. Jangan baca kunut mayang lah, baca kunut lah, ni sunat ab'ad je, tak baca tanda batas semayang. Ni dah dia terbang baca sunat ni balah. Berlawan pondok dengan pondok, tok guru dengan tok guru dalam masalah orang. Ini kelemahan di zaman mutaakhir. Ada di antara mereka yang siapa menolak hukum-hukum Islam. Cukuplah kita dah semayang dah, kita dah puasa dah zakat dah. Hukum-hukum syariat ni tak payah laksanakan, tak wajib. Oleh laksanakan Islam zaman learning jadi huru-hara. Jadi huru-hara habis laksanakan Islam. Hukum Islam ni siapa dia buat? Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala tak erti ke? Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tak bijak. Itu dia. Ini yang kita kena sedar. Hukum Allah yang maha bijak, yang maha adil, yang maha mengetahui segala-galanya. Mesti hukum dia baik. Walaupun kita tengok keras, kita tengok kasar, hukum dia baik. Ala ya'lamu khalqahu al-latiful khabir. Tidakkah yang lebih tahu Tuhan yang menjadikan alam ini, yang mengetahui perkara yang halus-halusnya. Tuhan tahu ke? Dengan sebab itu apa Tuhan kata kita kena ikut. Macam Nabi Ibrahim alaihi salam, Tuhan suruh sembelih anak dia Ismail, Nabi Ibrahim ikut. Ismail kata Tuhan suruh hayamu sembelihmu, Nabi Ismail ikut. Tapi Allah membatalkan hukum itu. Ini makna Islam, patuh pada hukum Allah Ta'ala. Yang jadi masalah pada hari ini, mengakunya Islam tetapi tak serah diri pada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala pilih-pilih dia. Kata pula ke hukum Allah Ta'ala, hina pula ke hukum Allah Ta'ala, mengucap dua kalimah syahadah tapi hina hukum Allah Ta'ala. Yang macam ni macam mana Tuhan nak terima? Inilah ulama-ulama yang sangat keras. Ulama mengatakan hal macam ni dia makan anjing kalau mati. Kalau mati layak dia makan anjing. Macam lagu ni bukan tanang, dia makan anjing buat apa? Orang Islam macam ni. Kalau orang kafir terang-terang kita tanang, dijaga, tanang dikubur dia. Tapi kalau ada orang Islam yang cakap macam ni, yang menghinakan Islam, yang menolak Islam ni, dia makan anjing apa boleh. Ada ulama kata begitu. Tapi oleh kerana dia jahil, kita maaf lagi dia jahil. Dan kita kena sedarkan dia, fahamkan dia, supaya jangan tunggu mati. Kalau dia tunggu mati, maka berlakulah apa yang disebut dalam hadis ni. Di hari kiamat, Nabi nak tolong tak boleh, nak selamatkan tak boleh, kerana Allah Ta'ala tidak izin. Allah Ta'ala tak izin. Wallahu